Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana fi darinil amin. Bahagian kedua, kelebihan surah-surah pendek Fadilat Al-Quran. Hadis yang kedua. Dari Hadrat Atta' bin Abi Rabah radhiyallahu an berkata, telah sampai kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Yasin pada permulaan hari, maka segala hajatnya akan ditunaikan. Ulang hadis. Dari Hadrat Atta' bin Abi Rabah radhiyallahu an berkata, telah sampai kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Yasin pada permulaan hari, maka segala hajatnya akan ditunaikan. Ulang hadis. Dari Hadrat Atta' bin Abi Rabah radhiyallahu an berkata, telah sampai kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Yasin pada permulaan hari, maka segala hajatnya akan ditunaikan. Hadis riwayat Darimi. Keterangan. Kelebihan-kelebihan surah Yasin juga banyak disebutkan dalam hadis-hadis. Adalah diriwayatkan dalam sebuah hadis, segala sesuatu mempunyai hati, dan hati bagi Al-Quran ialah surah Yasin. Sesiapa membaca surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala akan menuliskan pahala baginya seumpama dia membaca seluruh Al-Quran sebanyak 10 kali. Menurut sebuah hadis yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala membacakan surah Taha dan surah Yasin 1000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Apabila para malaikat mendengarkan keadaan ini, mereka berkata, bertuahlah umat yang akan diturunkan Al-Quran ke atas mereka. Bertuahlah hati-hati yang akan memikul Al-Quran, yakni yang akan menghafalnya, dan bertuahlah lidah-lidah yang membaca Al-Quran. Diriwayatkan dalam satu hadis, sesiapa yang membaca surah Yasin semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, segala dosanya yang dahulu akan diampunkan. Oleh itu, bacalah surah ini untuk orang yang telah mati. Mengikut sebuah hadis dalam kitab Taurat, surah Yasin dinamakan Muni'mah, yakni pemberi nikmat, kerana surah itu membawa kebaikan kepada pembaca surah itu dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Ia juga menghindarkan penderitaan di dunia dan di akhirat dan menjauhkan kedahsyatan dalam kehidupan akhirat. Surah ini juga dikenal lagi sebagai Rafi'ah Khafidah, iaitu yang mengangkat darjat orang yang beriman dan merendahkan darjat orang kafir. Menurut satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatiku menghendaki supaya surah Yasin berada dalam setiap hati umatku. Mengikut sebuah hadis yang lain, jika seorang itu membaca surah Yasin pada setiap malam dan kemudiannya mati, maka dia akan mati sebagai mati syahid. Diriwayatkan daripada hadis yang lain, sesiapa yang membaca surah Yasin, maka dosanya akan diampunkan. Sesiapa saja yang membaca surah ini semasa kelaparan, akan dihilangkan kelaparannya itu. Sesiapa yang membaca surah ini ketika sesat jalan, akan menjumpai semula jalannya. Sesiapa yang membaca surah ini ketika kehilangan binatang tunggangan, akan menjumpai semula binatangnya itu. Dan apabila seseorang itu membaca surah ini kerana bimbangkan makanan tidak cukup, maka makanan itu akan mencukupi. Sekiranya seseorang itu membaca surah Yasin kepada orang yang sedang dalam keadaan nazak, maka kesakitan ketika nazaknya itu akan diringankan. Jika seseorang itu membaca surah ini ke atas wanita yang menghadapi kesukaran semasa melahirkan anak, maka akan dimudahkan kelahiran bayinya. Hadrat Muqri' radhiyallahu an berkata, sekiranya surah Yasin dibaca oleh seseorang yang takutkan pemerintah atau musuh, maka ketakutan itu akan hilang. Menurut satu hadis yang lain, jika seseorang membaca surah Yasin dan surah As-Saffat pada hari Jumaat dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu, maka doanya akan diterima. Kebanyakan bahan yang dinukilkan di sini dipetik daripada kitab Mazahirul Haq, tetapi setengah ulama hadis telah mempersoalkan kesahihan setengah daripada riwayat-riwayat tersebut. Hadis yang ketiga. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, kebuluran tidak akan menimpanya untuk selama-lamanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an selalu menyuruh anak-anak perempuannya membaca surah ini pada setiap malam. Hadis riwayat Baihaqi. Keterangan. Kelebihan-kelebihan surah Waqi'ah ini juga diberitakan dalam beberapa hadis. Ada satu riwayat menyatakan bahawa sesiapa membaca surah Al-Hadid, Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman akan digolongkan sebagai penghuni Jannatul Firdaus. Dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa surah Waqi'ah ialah surah Al-Ghina. Bacalah surah itu dan ajarkanlah kepada anak-anak kamu. Riwayat lain menyebut ajarkanlah kepada isteri-isterimu.
Diberitakan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu juga telah menekankan kepentingan pembacaan surah ini. Walau bagaimanapun satu kadarnya cukup rendah sekiranya kita membaca surah ini hanya untuk mendapatkan beberapa keping wang. Sebaliknya, jika kita membaca surah ini dengan niat untuk memenuhi kekayaan hati, yakni kepuasan rohani dan untuk maksud akhirat, maka dengan sendirinya keuntungan dunia pun akan datang kepada kita. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita dengar pada hari ini insyaAllah kita cuba amalkan dan kita sampaikan kepada yang tidak hadir pada hari ini. Jadi kita tanggungan tasbih kifarah dengan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.